Assalamualaikum guys, welcome back. Macam mana aku nak cakap dengan korang pasal benda ni. Tapi apa yang penting sekarang ni, aku nak korang tengok video ni dan ingat baik-baik. Aku dah cakap benda ni banyak kali dan aku tetap akan ulang. Bukan untuk korang sahaja, tapi untuk content creator dekat luar sana juga. Apa yang aku buat ni, apa yang aku sembangkan dekat channel ni bukan satu benda yang mudah sebenarnya. Dia kadang-kadang kita akan bertembung dengan satu isu yang mana isu tu sangat berkait rapat dengan kita. Macam konten untuk kali ni, kita nak sembang pasal seorang Datuk Seri ni yang dicap sebagai scammer dan isteri dia ialah kawan aku. Kenapa aku petik pasal content creator tadi? Bukan sebab apa, sebabnya ada sebahagian daripada content creator ataupun influencer dekat luar sana tu yang diorang ni pilih bulu. Kalau pasal member-member diorang buat silap ke benda semua kan, diorang langsung tak nak sentuh. Aku rasa aku tak nak cakap siapa, korang sendiri pun boleh nampak lah dekat luar sana tu influencer-influencer, content-content creator yang sejenis macam ni. Ya? But anyway, dalam seminggu ni memang kecoh gila pasal isu berkenaan dengan seorang Datuk Seri yang katanya seorang scammer dan dah pun menipu, yang dah pun scam beratus ribu ataupun mungkin berjuta duit-duit mangsa dan masih lagi bebas dekat luar sana. Pendedahan ni dibuat oleh satu Facebook page yang memang famous sebab banyak bongkarkan isu-isu berkaitan dengan scammer dekat luar sana. Dan sebelum ni pun aku pernah cover isu berkenaan dengan ustazah scammer yang dikongsikan oleh page ni. Nama Datuk Seri Mahathir ni memang famous sebab dia pernah viral beberapa kali, yang mana aku ingat pertama sekali dulu aku kenal dia bila kata dia viral pasal dekat kereta dia tu dia lekat penuh dengan kereta Hot Wheel, dan kemudian dia berkahwin dengan kawan aku iaitu Heliza Helmi. Dan selain daripada tu, dia viral jugalah pasal ada beberapa isu yang dipetik oleh netizen, dipetik oleh page-page yang macam Pseudoscience Watch ni yang mengatakan bahawa Datuk Seri Mahathir ni merupakan seorang scammer. Antara yang didedahkan oleh Pseudoscience Watch ni, yang pertama sekali dah ada mangsa yang burn. Kononnya guarantee cash payment every month with fixed return. Apa yang dijanjikan ialah 100% amalan riba. Lepas tu dia bagi link, aku akan bacakan dekat korang sekejap lagi. Nature of business hanya jual agama, sustainable economy activity langsung tak ada. Inilah golongan manusia yang wajib diperangi. So ini dia link yang diberi oleh Pseudoscience tu. Rahsia simpanan yang eksklusif M20 bersama tim Dr. Seri Mahathir Biz. Kelebihan buat simpanan M20. Simpanan anda terima pulangan tunai antara 17 hingga ke 70% setiap tahun selama 30 tahun. Oish, memang too good to be true tu. Dapat dividen antara 4% hingga ke 5% selama 30 tahun juga. Dilindungi dengan manfaat kematian dan hilang upaya kekal menyeluruh. Hanya plan simpanan saja. Kematian melibatkan kemalangan akan dibayar 10 kali ganda dari nilai simpanan tahunan. Bagi masyarakat awam memang susah nak percaya si Mahathir terlibat dengan scam dan tipu daya disebabkan oleh penampilan berwajah agama. Apatah lagi dengan pelbagai posting di Facebook menggalakkan awam membayar zakat pendapatan. Mahathir dilihat sebagai entrepreneur Islamik yang boleh dijadikan contoh dan ikutan. Namun, pengalaman kami dalam membongkar scammer selama hampir 10 tahun membolehkan kami menghidu scammer from afar. Apakah modus operandi Kyo Energy? Very simple. Melabur untuk dapat fixed return 16% tahun yang dibayar setiap 3 bulan. Tempoh matang adalah 5 tahun. Maknanya jika melabur RM50,000 akan dapat pulangan RM2,000 setiap 3 bulan dalam 5 tahun. Apakah bidang perniagaan yang energi ceburi? Actually, it is a mystery. Kononnya ada formula untuk campurkan air dengan minyak untuk hasilkan diesel yang lebih efisien. Hasilnya. So inilah hasilnya daripada 25% water, 25% additive dan juga 50% untuk diesel. Pergabungan akan jadi 100% diesel. Ke dalam generator dan ianya boleh terus dihidupkan. Terus hidup. Ini bermakna bahan campuran itu tadi benar-benar menjadi diesel sebagai bahan pembakar untuk menghidupkan mesin. Kyo Energy telah laksanakan pelbagai event, namun kesemua event tersebut bukannya untuk mempromot produk tetapi hanya meraihkan pencapaian dealers. Ini adalah antara wajah dan ciri-ciri utama money game scam. Perbuatan yang paling terkutuk ialah mempamerkan dealer yang telah berjaya membayar zakat pendapatan. With the fixed return, perniagaan ialah 100% berasaskan riba. Tapi cuba selindungi kemunafikan dengan amalan agama yang mulia. Kyo Energy akan mengambil tempoh masa yang
yang lama untuk tersuntut kerana bayaran pulangan 80% dilanjutkan dalam masa 5 tahun. Berbeza dengan skim Arba yang membayar pulangan 96% hanya dalam tempoh setahun. Bayaran pulangan bukannya dari keuntungan tapi dari duit pelabur sendiri. Maksudnya benda ni dia berkait dengan Ponzi system. Kami juga dapat maklumat Uza pernah hadir event Kinkyo Energy. Adakah kapasiti Uza sebagai penasihat syariah? Kami belum pasti. Kami cabar Kinkyo Energy untuk tampil dan bagi pencerahan jika tuduhan kami tak berasas. Ingat, kami ada dokumen sebagai bukti sebagaimana pulangan dibayar dan memang sah ianya 100% amalan riba. Setakat ni banyak isu yang didedahkan, dikupaskan oleh Pseudo Science Watch ni, dia ada asas dan juga fakta. Tapi macam mana pun ikutkan kata Datuk Seri Mahathir ni, dia menafikan apa yang jadi dan dia ada update media sosial dia yang mengatakan, aku bacakan untuk korang. Saya merujuk kepada perkara di atas dan ingin menjawab segala tuduhan-tuduhan palsu. Tidak benar, berniat jahat dan merupakan satu fitnah terhadap saya di mana kononnya saya telah melakukan scam kepada orang awam melalui produk syarikat iaitu Kinkyo Energy dengan tuduhan bahawa produk syarikat tersebut adalah 100% Ponzi scheme dan atau money scam 100% berasaskan riba yang dibuat oleh Pseudo Science Watch melalui laman Facebook bertarikh 28 April 2023. Kenyataan fitnah dengan niat jahat bagi menjatuhkan imej dan reputasi syarikat berserta bersifat serangan peribadi terhadap saya dengan cara menyebarkan fitnah dan kenyataan tidak benar dan palsu kepada orang awam yang dibuat oleh pihak Pseudo Science Watch adalah 100% tidak benar dan palsu. Pihak Pseudo Science Watch tidak pernah menghubungi saya atau pihak syarikat untuk mendapatkan pengesahan atau verifikasi mengenai produk Kinkyo Energy, tetapi tanpa usul periksa melakukan siasatan terperinci telah melemparkan pernyataan palsu dan tuduhan-tuduhan tidak benar kepada saya seperti dalam laman Facebook tersebut. Malah saya telah dituduh melakukan scam terhadap orang awam. Saya dengan ini ingin mengesahkan bahawa produk Kinkyo Energy Sdn Bhd adalah satu produk inovasi yang sah mengikut undang-undang dan pelaburan ini memiliki sijil patuh syariah yang dikeluarkan oleh Money Advisors Sdn Bhd yang merupakan sebuah syarikat yang mempunyai kredibiliti tinggi. Di samping itu, pernyataan memorandum produk tersebut telah diterima dan diserah simpan di Suruhanjaya Security Malaysia tanpa sebarang bantahan. Segala dokumen-dokumen ini boleh saya kemukakan kepada pihak-pihak berkenaan, terutamanya kepada pihak Pseudo Science Watch sekiranya pihak mereka meminta daripada saya sebelum melemparkan fitnah jahat itu di laman Facebook mereka. Okey, berkaitan dengan dokumen-dokumen yang disimpan dekat Suruhanjaya Security Malaysia tu, benda tu memang tak ada masalah pun. Memang banyak syarikat yang sebenarnya memang boleh simpan dokumen-dokumen itu semua, dan kalau ada masalah barulah Suruhanjaya Security Malaysia ni diorang akan bawa keluar fail tu semua untuk disiasat. Jadi mungkinlah dokumen-dokumen yang disimpan dekat Suruhanjaya Security ni belum lagi cukup kuat untuk membuktikan segalanya, tapi tak kisah sebab aku yakin Datuk Seri Mahathir ada dokumen-dokumen yang sepatutnya. Yang Pseudo Science Watch ni pula dengan korek hidung dia tak kisah pun pasal lamaran daripada Datuk Seri Mahathir ni, dan diorang cakap Boy Iman pun dah buat 15 laporan polis terhadap PW Community, tapi akhirnya Boy Iman ditahan reman. Perempuan yang belah kanan juga pernah buat laporan polis terhadap Pseudo Science Watch Community. Kini telah pun didakwa di mahkamah atas tuduhan menipu. Ups, siapa belah kiri tu? Yang pasti kedua-duanya mempunyai Datuk Seri palsu. Yang sebetulnya saya ni bomo temberang. Temberang? Temberang. Saya pun begitu juga. Dan buat masa ni Pseudo Science Watch dan juga netizen masih lagi menunggu LOD daripada pihak Datuk Seri Mahathir. Kita sama-sama je lah tunggu. Dan aku tak rasa ada masalah pun untuk Datuk Seri Mahathir ni untuk bayar lawyer fee, sebabnya alah berapa sangat pun nak dibandingkan dengan income-income yang dia dapat daripada perniagaan-perniagaan dia. So tak ada masalah lah nak bayar ataupun nak menyaman benda semua ni, betul tak? Makanya kalau betul Pseudo Science Watch ni hanyalah menfitnah dan juga menipu, maka aku sokong 100% Datuk Seri Mahathir untuk ambil tindakan undang-undang supaya Pseudo Science Watch ni sedar sikit, lepas ni tak payah nak buat fitnah kata-kata. Dan satu lagi bukan apa, kejap lagi kalau kata Datuk Seri Mahathir diam-diam kan, orang cakap kata memang betul scammer pula, betul tak? Dan akhir kata pepantun, jangan hidup macam pacat, kerja hisap darah memanjang. Nak kaya dunia akhirat, jangan pula naya orang. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.